Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Syafiq, penerbit rancangan Tafaqquh Fiddin terbitan Radio IKIM, para pendengar yang saya hormati, hari ini kita akan teruskan juga dengan pembacaan teks Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar yang masih lagi memperkatakan tentang persoalan qada dan qadar. Dalam pertemuan yang lepas, perbahasan tentang qada dan qadar dilihat dari aspek Allah SWT. Bagaimana qada dan qadar serta masyiah itu adalah sifat Allah SWT, dan apabila ia adalah sifat Allah, maka segala hukum berkaitan dengan sifat Allah itu terpakai, iaitu dia adalah sesuatu yang azali, sesuatu yang abadi, sesuatu yang tak boleh disamakan dengan sebarang sifat, sebarang gambaran pada makhluk. Sebab itu ditegaskan bahawa qada dan qadar itu adalah sifat Allah SWT bila kaifah, yang menegaskan bahawa hanya Allah SWT sahaja tahu, hanya Allah SWT sahaja yang mengetahui secara hakiki hakikat ketentuan dan ketetapan Allah SWT pada makhluknya. Hari ini insyaAllah kita akan teruskan pembacaan teks ini, dan berdasarkan pemerhatian saya, teks yang seterusnya ini membahaskan persoalan qada dan qadar, tapi dari perspektif hamba itu sendiri. Iaitu kalau tadi kita katakan dalam konteks af'alullah, perbuatan Allah, ini dalam konteks af'alul ibad, perbuatan hamba. Kalau minggu lepas kita bahaskan persoalan qada dan qadar itu sebagai sifat Allah, yang dengan sifat tersebutlah dia menentukan segala ketentuan kepada makhluknya. Namun kali ini kita akan lihat persoalan qada dan qadar ini dalam konteks af'alul ibad, perbuatan hamba, yang menyentuh bagaimana kaitan qada dan qadar itu dengan apa yang berlaku pada makhluk ini. Sama ada yang melibatkan perbuatan-perbuatan seharian ataupun dalam hal-hal yang melibatkan keimanan dan kekufuran. Abu Hanifah menyebut, khalaqallahu ta'ala al-khalqa saliman minal kufri wal iman, thumma khatabahum wa amarahum wa nahahum ila akhiri. Dalam teks yang awal ini, pertama sekali kita dapat melihat bagaimana Abu Hanifah menjelaskan titik pemisah di antara faham Jabariyah dan faham Qadariyah. Kita tahu dalam perbahasan ilmu kalam, dalam perbahasan firqah atau perbahasan tauhid, golongan Jabariyah ini adalah golongan yang mendakwa bahawa mereka tiada upaya, tiada ruang untuk mereka usahakan, semuanya adalah seakan dipandu, dipaksa oleh ketentuan Allah. Jadi mereka menyalahkan qada dan qadar Allah terhadap apa yang berlaku pada mereka, seolah-olah mereka langsung tidak diberi ruang dan upaya untuk mengusahakan apa yang terbaik untuk mereka. Itu Jabariyah, suatu fahaman yang ekstrim di satu pihak dalam mengisbatkan qada dan qadar. Di satu pihak yang satu lagi adalah golongan Qadariyah. Golongan ini adalah golongan yang melampau dalam menafikan qada dan qadar, ataupun sekurang-kurangnya menafikan ketentuan Allah terhadap perbuatan hamba. Mereka mendakwa bahawa hamba berupaya sepenuhnya secara bebas menentukan ataupun mengusahakan sebarang usaha mereka dan tidak tertakluk langsung dengan sebarang ketentuan Allah Taala.
Jadi ini dua golongan yang ekstrim dalam persoalan mengisbat ataupun menafikan qada dan qadar. Abu Hanifah menegaskan sebagaimana yang saya sebut tadi, bahawa Allah mencipta hamba-Nya ini dalam bentuk yang sejahtera daripada sebarang kekufuran dan iman. Dengan maksud Allah mewujudkan manusia dalam keadaan boleh menerima keimanan dan juga boleh menerima kekufuran. Sebab itu didatangkan nas yang seterusnya, thumma khatabahum, kemudian Allah menyampaikan khitabnya, menyampaikan ajaran surah agama melalui malaikat dan seterusnya kepada rasul-rasul yang diutuskan dan dicatat melalui kitab-kitab dalam konteks kita umat Nabi Muhammad ini, Al-Quran dan hadis sebagai panduan kita. Allah mencipta kita dalam keadaan boleh menerima kebaikan dan keburukan, boleh melakukan keimanan dan kekufuran, dan dalam masa sama Allah menyampaikan, Allah menurunkan syariat, menyatakan apa yang Dia kehendaki dan menjelaskan apa yang Dia larangi. Jadi dengan persediaan individu yang neutral, yang bebas, yang diberi ruang untuk memilih, yang diberi upaya untuk memilih, dan dengan ajaran serta utusan yang memperjelaskan apa yang perlu dipilih dan apa yang perlu ditinggalkan, di situ kita lihat betapa af'alul ibad, perbuatan hamba itu bukan suatu yang terpaksa, bukan suatu yang diikat ataupun yang dipaksa oleh qada dan qadar Allah sebagaimana dakwaan golongan Jabariyah tadi. Kerana kita memang diberi ruang, bahkan diajar, dituntut, diseru ke arah kebaikan dan meninggalkan segala larangan. Ini jelas menunjukkan bahawa semenjak manusia diciptakan, kita tidak pernah walau sesaat pun dipaksa. Ini penting sebab sebagaimana yang saya sebut tadi, golongan Jabariyah menjadikan kekufuran yang berlaku pada manusia sebagai alasan bahawa mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana mereka telah ditentukan sedemikian. Manakala pihak yang satu lagi, yang Qadariyah tadi, sebagaimana saya sebut, mereka menolak ketentuan Qadariyah ini dengan menafi sebarang ketentuan Allah, bahkan lebih ekstrim, sehingga akan menyatakan bahawa sebarang apa yang berlaku pada perbuatan hamba itu adalah 100% usaha dan pencapaian makhluk, pencapaian manusia. Jadi dalam teks ini apabila Abu Hanifah menyebut bahawa manusia itu dicipta secara sejahtera, saliman, khalaqallahu ta'ala saliman, khalaqallahu ta'ala al-khalqa saliman, Allah mencipta makhluknya dalam keadaan yang sejahtera, ia merujuk kepada hakikat fitrah Allah SWT itu. Maksudnya Allah menciptakan manusia itu bersih daripada sebarang kekufuran. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat, dalam teks yang seterusnya, bagaimana ditegaskan bahawa sebelum kewujudan manusia di alam ini lagi, penyaksian, telah berlaku suatu penyaksian di alam roh, bagaimana manusia mengikrarkan keimanan mereka terhadap Allah SWT. Jadi dalam teks ini
fakta yang pertama yang Abu Hanifah tegaskan bahawa penciptaan manusia oleh Allah SWT berlaku dalam keadaan yang sejahtera, saliman daripada kekufuran dan keimanan. Dan semua yang kita sebut tadi, dalam teks yang seterusnya Abu Hanifah menyebut thumma khatabahum wa amarahum wa nahahum, iaitu Allah SWT memandu manusia untuk memilih dan hidup secara sejahtera dengan pedoman yang akan memandu mereka. Mereka dicipta dalam keadaan yang sejahtera. Dalam masa sama Allah menyampaikan ajaran, menyampaikan suruhan, menyampaikan, memperjelaskan larangan, an-nahyu, al-amar, khitab dan sebagainya untuk manusia memilih. Lalu dinyatakan oleh Abu Hanifah, fakafara man kafara bi fi'lihi wa inkarihi wa juhudihi al-haq bi khadlanillahi ta'ala iyyah wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi taufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu. Dalam teks ini, setelah Allah SWT menciptakan tadi manusia dalam bentuk yang sejahtera, dan Allah SWT mengajak kita melakukan perbuatan yang baik dan melarang, memperjelaskan kepada kita supaya menghindari perkara-perkara yang tidak baik. Dengan kesejahteraan, dengan kemampuan yang Allah kurniakan kepada hamba untuk memilih apa yang dia pilih tadi, ruang yang Allah SWT sediakan untuk manusia memilih apa yang dia inginkan tadi, maka kita lihat di dunia ini wujud mereka yang memilih untuk kufur kepada Allah, dan wujud juga di satu pihak golongan yang memilih untuk beriman kepada Allah. Dalam konteks mereka yang beriman, kita boleh lihat juga ada yang memilih untuk beriltizam dengan iman mereka, ada yang memilih untuk sekadar iman pada zahir ataupun iman pada peringkat asas sahaja. Ada di kalangan yang beriman, ada yang memilih untuk melakukan kejahatan, dan ada yang memilih untuk melakukan kebaikan. Kenapa semua ini berlaku? Ini kalau berdasarkan teks ini, sebagaimana yang Abu Hanifah nyatakan, kerana asal penciptaan manusia itu memang diciptakan sedemikian. Diciptakan dalam keadaan mereka sejahtera dalam memilih, mampu untuk memilih apa yang kufur dan apa yang iman. Dan oleh itu, maka berlakulah ada golongan yang memilih untuk jadi kufur, ada yang memilih untuk beriman. Maka teks yang seterusnya, sebagaimana saya bacakan tadi, maka kufurlah mereka yang kufur. Tapi kekufuran itu Abu Hanifah nyatakan bifi'lihi wa inkarihi wa juhudihi al-haq. Mereka kufur bukan kerana Allah yang menjadikan mereka kufur. Mereka kufur bukan Allah yang menentukan secara yang tidak adil kekufuran mereka, tetapi mereka kufur dengan perbuatan mereka sendiri, mereka kufur dengan keingkaran mereka sendiri, mereka kufur dengan kedegilan mereka sendiri. Orang yang kufur itu secara semula jadinya dia boleh saja memilih untuk beriman, tapi dia memilih untuk kufur. Maka oleh kerana dia memilih untuk kufur, maka jadilah ia kufur. Seseorang yang malas itu boleh saja dia untuk jadi rajin atau memilih untuk jadi rajin, tapi kerana dia sendiri yang memilih untuk jadi malas, maka kecenderungan itu menjadikan dia malas. Begitulah seterusnya dalam hal-hal perbuatan hamba ini, sama ada yang melibatkan hal kehidupan yang biasa ataupun dalam hal-hal yang melibatkan keimanan dan kekufuran. Sebegitu juga
dalam konteks iman. Abu Hanifah kata, wa amana man amana, berimanlah orang yang beriman. Kalau tadi, kufurlah orang yang kufur. Dengan perbuatan mereka, dengan keingkaran mereka, dan kedegilan mereka. Manakala golongan yang beriman pula, mereka beriman dengan perbuatan mereka, dengan ikrar mereka. Mereka berusaha untuk beriman, dan mereka mengungkapkan keimanan mereka itu, wa tasdiqihi, dan membenarkan iman itu. Jadi, usaha ungkapkan pembenaran terhadap iman itu menjadikan mereka beriman. Jadi semua ini menggambarkan bahawa usaha manusia adalah antara yang menyumbang kepada akhirnya mereka menjadi kafir ataupun mukmin. Sama ada mereka menjadi berjaya ataupun gagal. Sama ada mereka menjadi pemalas ataupun rajin. Semua itu bergantung kepada kecenderungan usaha ikhtiar mereka. Dan Allah SWT akan membantu, akan membenarkan, akan mengizinkan semua ini berlaku berdasarkan takdir dan ketentuan Allah sejak azali lagi. Cuma apa yang menarik, apabila Abu Hanifah menyebut tentang kekufuran hamba, dia kata, فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُودِهِ الْحَقِّ بِخُذْلَانِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّهُ. Khadlan ini maksudnya bitarki nusratihi, yaitu Allah membiarkan, mengabaikan ataupun tidak campur tangan di situ apabila mereka telah memilih, mengusahakan, mengingkari, menolak kebenaran, maka Allah biarkan mereka menjadi kufur. Dan membiar dan tidak menegah golongan yang memilih untuk menjadi kufur ini bukanlah suatu yang kita patut anggap sebagai zalim dalam konteks Allah SWT, sebab permulaan kecenderungan pilihan itu bermula daripada hamba itu sendiri. Allah dah beri kepada dia akal yang sejahtera. Allah telah utuskan Nabi. Allah telah ajarkan kepada mereka ajaran Islam yang sempurna, yang jelas. Namun mereka berkecenderungan atau cenderung untuk terus memilih perkara-perkara yang kufur. Bahkan mereka mengingkari keimanan, mereka menolak keimanan, menolak kebenaran, maka Allah biarkan mereka untuk terus menjadi kufur. Ini kita perlu fahami bahawa ketentuan ini adalah suatu yang adil pada Allah SWT, sebab Allah SWT telah memberi ruang-ruang pada manusia untuk memilih. Telah menganugerah akal dan telah memberi panduan kepada manusia untuk dijadikan panduan. Jadi apabila mereka tetap untuk memilih kepada kekufuran, dan apabila Allah tidak menegah mereka, jangan pula mereka mendakwa bahawa Allah SWT itu zalim, bahawa Allah SWT itu tidak adil terhadap mereka. Ini perlu kita sedari, sebab akhirnya kita yang boleh memilih, kita yang diberi ruang untuk memilih. Bahkan seorang yang telah kafir, seorang yang telah tersasar, ataupun seorang yang telah terlanjur dalam melakukan sesuatu yang tak baik, mereka masih boleh untuk kembali. Mereka masih boleh untuk merancang, untuk memperbaiki apa yang mereka lalui itu. Kita boleh lihat perubahan-perubahan yang berlaku di kalangan masyarakat daripada seseorang yang begitu jauh daripada agama berubah menjadi yang paling dekat dengan agama. Bahkan sebaliknya, orang yang sebelum itu baik, dekat dengan agama, berubah menjadi jauh daripada agama. Dan mereka secara sedar, dia boleh menilai bahawa mereka memang boleh memilih. Tiada suatu paksaan yang memaksa mereka sedemikian. Ini yang ditekankan di sini. Manakala dalam konteks memperkatakan tentang imannya
seseorang kepada Islam, Abu Hanifah kata, wa amana man amana bi fi'lihi wa iqrarihi wa tasdiqihi bi taufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu. Ini yang menunjukkan sifat Rahman, sifat pemurah Allah SWT bagi mereka yang ikhlas, berusaha mencari keimanan, mencari kebaikan, mencari kesejahteraan, dan mereka berusaha dengan perbuatan mereka. Mereka ungkapkan dengan kenyataan lisan mereka, dan mereka membenarkan iman mereka tu dengan amalan dan praktik mereka. Maka orang macam ni Allah akan bantu mereka ke arah keimanan, dan insya-Allah dengan taufik Allah SWT, dengan sokongan Allah SWT, mereka akan mencapai kebaikan daripada usaha-usaha dan pilihan yang baik yang mereka pilih tersebut. Sebab tu kita sebenarnya dituntut untuk sentiasa memikirkan, sentiasa memilih, sentiasa mempelajari apa yang baik untuk kita dan untuk kita pilih dan kita usahakan. Dalam masa sama, kita juga cuba memahami apa yang buruk bagi kita, apa yang tak sesuai untuk kita, apa yang perlu kita jauhi, dan kita berusaha menjauhinya. InsyaAllah kalau usaha ini berterusan, akan sampailah taufik Allah Ta'ala. Sebab keimanan seseorang itu adalah dengan taufik Allah SWT, dengan sokongan Allah SWT. Bitaufiqillahi ta'ala iyyahu wa nusratihi lahu. Dengan taufik Allah SWT kepadanya, dan dengan bantuan sokongan Allah SWT. Maksudnya Allah SWT akan membantu seseorang hamba yang ingin menjadi baik, yang ingin berubah, yang ingin mencari sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya, bahkan yang ingin mengeluarkan dirinya daripada sebarang keadaan-keadaan yang tidak diredai oleh Allah SWT. InsyaAllah kesungguhan kita itu perlu kita mulakan, perlu kita usahakan, perlu kita tonjolkan. Allah Maha mengetahui tentang apa yang kita hasratkan, dan insyaAllah kalau hasrat kita itu benar, akan kita jumpa ruang-ruang ataupun bantuan-bantuan yang banyak yang memungkinkan kita akhirnya mencapai apa yang kita hendaki. Ini amat penting untuk kita renungi dalam konteks af'alul ibad, perbuatan hamba yang berkait dengan perbahasan qada dan qadar. Dalam memperjelaskan lagi hakikat ini, Abu Hanifah menyebut, wa akhraja dzurriyyata Adam wa ukhrija dzurriyyatu Adam min sulbihi ala suwa ad-dar faja'alahum uqala. Ini Abu Hanifah menceritakan tentang ayat surah Al-A'raf yang menggambarkan bagaimana roh manusia seluruhnya telah dibangkitkan di hadapan Allah SWT. Lalu mereka ditanyakan tentang pengsaksian terhadap Allah SWT. Alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Maka roh-roh tersebut menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi bahawa Allah SWT adalah Tuhan kami. Di sini Abu Hanifah menegaskan bahawa roh-roh yang dibangkitkan pada alam roh itu uqala. Mereka telah mempunyai akal, mempunyai daya berfikir, daya menakul, daya menilai apa yang baik, apa yang buruk. Mereka dibangkitkan dalam keadaan berakal. Lalu fakhatabahum wa amarahum bil iman wa nahahum anil kufr. Maka Allah SWT mengungkapkan, menyuruh mereka dengan keimanan dan melarang mereka daripada kekufuran. Lalu fa'aqarru lahu birrububiyah. Maka
Ruh-ruh itu memperakui, bersaksi dengan rububiyatullah Ta'ala. Mengakui bahawa Allah SWT adalah Rabb, adalah Tuhan yang sebenar, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang patut disembah. Fa'aqarru lahu birrububiyah. Fakana dhalika minhum imanan. Dengan penyaksian itu, maka mereka telah dikira beriman. Maksudnya, semua ruh-ruh yang kemudiannya dibangkitkan di dunia ini, sebelum ia dibangkitkan di dunia ini dalam jasad-jasad yang kita lihat sekarang, mereka telah dikumpulkan, dibangkitkan di alam roh dan diminta penyaksian tentang ketuhanan Allah SWT, dan mereka telah pun beriman. Dan keimanan mereka itu berdasarkan bukan suatu yang dipaksa, tetapi mereka menyaksi sendiri kewibawaan ketuhanan Allah SWT, untuk akhirnya mereka mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang sebenar. Sebab itu dikatakan sebagai faja'alahum uqala. Bukan suatu ruh yang tak tahu apa, tapi suatu ruh yang dah boleh menilai, yang mempunyai daya akal yang mampu menilai. Dan apabila ditanya alastu birabbikum, mereka menjawab bala syahidna. Penyaksian itu adalah suatu penyaksian yang sah kerana ia berasaskan penilaian yang sempurna. Jadi fakana dzalika minhum imanan, oleh kerana penyaksian itu mereka diiktiraf sebagai mukmin. Fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Dan apabila ruh ini ditiupkan ke dalam jasad-jasad manusia dan manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Ini yang kita katakan sebagai fitrah. Setiap Bani Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah kerana ruh mereka telah pun menyatakan penyaksian keimanan mereka tentang ketuhanan Allah SWT di alam ruh suatu ketika dulu sebelum mereka dibangkitkan ke dalam jasad di dunia ini. Itu yang dikatakan sebagai fitrah. Dan dengan fitrah inilah manusia sebenarnya adalah suci pada awal kelahirannya. Manusia adalah mukmin pada awal kelahirannya. Namun setelah mereka lahir, perkembangan yang berlaku setelah itu sebenarnya adalah hasil usaha, hasil pilihan manusia itu sendiri. Sebab tu dalam hadis yang masyhur yang kita baca ataupun yang kita sentiasa baca tentang fitrah ini, bahawa setiap bayi itu dilahirkan dalam bentuk fitrah, maka keluarganya, ayahnya, maknya lah yang akan menentukan masa depan dia untuk jadi Muslim ke, Yahudi ke, Nasrani ke dan sebagainya. Jadi persekitaran, keluarga dia, semua itu akan menentukan. Jadi kita boleh memikirkan ataupun mengusahakan supaya bayi yang lahir itu dijaga supaya dia tidak terpesong daripada fitrahnya, ataupun kita juga boleh untuk secara sengaja memesongkan bayi itu. Jadi ini tugas ibu bapa yang akan menentukan bentuk bagaimana bayi itu akan dibesarkan. Yang penting Abu Hanifah disebut di sini, fahum yuladuna ala tilkal fitrah, mereka dilahirkan dalam fitrah tersebut, fitrah beriman. Wa man kafara ba'da dzalika faqad balala wa ghayyara. Sesiapa yang kufur selepas itu, setelah dilahirkan sebagai mukmin, dilahirkan secara fitrah, setelah itu kalau mereka kufur, faqad balala, mereka lah yang mengubah daripada iman kepada kufur. Mereka lah yang merubah daripada iman dan kufur. Sebaliknya, waman amana wa sadaqa, sesiapa yang beriman dan membenarkan iman tadi, faqad thabata alaihi wa dawama, maka dia sebenarnya telah tetap dengan fitrah mereka yang asal dan berterusan ataupun
memastikan bahawa iman itu berterusan bersama mereka. Jadi pilihan untuk menentukan, untuk memilih kufur ataupun tidak ini adalah pada manusia. Yang pasti, sekiranya kita memilih untuk jadi kufur, sebenarnya kita yang mengubah diri kita daripada iman kepada kufur. Bukan orang lain, tapi kita sendiri yang mengubah. Dan kalau kita tidak mengubah, waman amana, siapa yang beriman, wasaddaqa, dan membenarkan iman itu, sebenarnya dia tidak buat apa-apa, dia hanyalah meneruskan. Dia telah tetap pada hal yang asalnya, hal fitrah mereka, dan terus menerus sedemikian. Jadi ini amat penting sebab ramai di antara kita yang bila membacakan tentang ayat-ayat bahawa Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri, mereka biasanya melihat perubahan dalam konteks buruk kepada yang baik. Tapi sebenarnya berdasarkan pembahasan di sini, ia juga boleh difahami perubahan daripada baik kepada buruk. Maksudnya Allah tidak mengubah seseorang itu daripada rajin kepada malas, kecuali dia sendiri yang malas. Dia sendiri yang memalaskan diri dia. Sebab Allah tidak akan mengubah seorang itu daripada malas kepada rajin, kecuali dia sendiri yang membiarkan diri itu jadi malas. Jadi ini perkara-perkara yang kita perlu fahami dalam konteks perbuatan hamba dan hubungannya dengan ketentuan Allah SWT. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.